Cikgu minta maaf lah, Khamis hari tu cikgu tak dapat. Cikgu ada problem pada laptop cikgu. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey dah. Okey, jadi kita teruskan kepada kelas kita. Masa bergerak tau. Kamu percayalah, dalam matematik ni sekejap je. Sebab tu lah bila orang ramai buat soalan matematik, dah habis dah masa exam lah. Masa SPM, dah habis dah. Ha, dia ralit orang panggil. Orang Kelantan panggil dia ralit. Ada orang Kelantan ke sini? Nak dengar suara sikit? Ada ke orang Kelantan sini? Ada ego. Ada Amir Widat. Apa? Ada ya kita. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada kita punya kelas. Kelas kita hari ni tentang trigonometri. Okey. Jadi kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tengah makan nasi tak apa, boleh. Boleh. Okey, untuk kelas cikgu sebenarnya kalau boleh ready air dengan kacang-kacang, takut ngantuk. Kan tengah hari ni waktu orang tidur. Okey, cikgu nak terus kepada kelas kita. Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke semua? Cikgu nak teruskan? Boleh. Okey. Okey, yang kamu belajar pada hari ini trigonometri kamu akan jumpa balik masa di tingkatan 5. Jadi siapa yang confuse ataupun siapa yang rasa macam susahnya, maksudnya dia akan rasa susah tu balik dekat tingkatan 5. Lagi-lagi siapa yang ambil NMAT, kamu form 4 kamu terus jumpa. Form 4 kamu jumpa. Tak lama. Form 4 kamu terus jumpa. Jadi untuk trigonometri hari ni ada yang dah belajar, confirm lah ramai yang dah belajar. Sebab sekarang dah nak ujung tahun, dah nak periksa dah. Trigonometri ni adalah bab berapa Okey, trigonometri ni bab 5. Jadi confirm ramai yang dah belajar. Okey. Jadi kita nak pergi kepada, cikgu akan seringkas yang mungkin. Cikgu akan usaha untuk terangkan. Okey. Jadi trigonometri. Okey. Trigonometri dia tak kisah. Trigonometri dia ada dua function. Dia ada dua function. Contohlah kalau cikgu cakap tentang luas, apa nak belajar dalam tajuk luas? Cikgu nak tahu tentang ruang. Okey. Trigonometri ada dua je fungsi dia. Dia tak lebih-lebih. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Trigonometri ada dua fungsi dia. Yang pertama mencari sudut. Yang kedua mencari sisi. Mencari panjang sisi. Ada dua je. Tak ada 3, tak ada 4. Okey. Apa sudut tu apa? Panjang sisi tu apa? Untuk trigonometri form 3. Untuk trigonometri form 3 yang sekarang ni, trigonometri dia hanya boleh dipakai kepada satu je bentuk dalam dunia ni untuk form 3. Bentuk maksudnya kamu punya skop untuk form 3 satu je bentuk. Okey, kita ada banyak-banyak bentuk. Amir Widat, bagi satu bentuk. Bentuk apa? Segi 4 sama. Segi 4 sama. Okey. Kita ada dalam dunia ni, kita ada macam-macam jenis bentuk. Bulat, petak, segi 4 sama, poligon, trapezium, banyak macam bentuk. Trigonometri hanya boleh dipakai pada bentuk segitiga. Pada bentuk segitiga. Itu pertama. Segitiga ni pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Uzma, segitiga ada berapa bahagian? Ada berapa jenis segitiga dalam dunia ni, Uzma? Banyak cikgu. Betul lah, tu jawapan selamat lah. Okey, segitiga ada 3 jenis. Yang pertama sudut tegak. Sudut tegak kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil right angle triangle. Okey, lepas tu kita ada sudut tirus. Sudut tirus. Lepas tu akhir sekali kita panggil dia sudut capah. Segitiga ada 3 jenis. Untuk trigonometri pada form 3 kita hanya pakai trigonometri pada segitiga bersudut tegak. Apa ni sudut tegak?
sudut tegak adalah satu segitiga yang mempunyai 90 darjah. Jadi, untuk tahun ni iaitu form 3 yang kamu belajar trigonometri hanya pada bentuk segitiga. Bukan bulat, bukan petak, bukan trapezium, bukan semua. Bentuk segitiga je. Dan pada bentuk segitiga ni pula ada beberapa bahagian. Segitiga bersudut tegak. Jadi, segitiga bersudut tegak ni kamu boleh pakai dia untuk cari trigonometri. Trigonometri valid dekat situ je. Dekat benda lain tak valid. Okey ke semua? Sampai situ jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey. Okey, mantap. Okey, jadi trigonometri mana sudut yang kita nak kena cari? Okey, kamu kena faham. Sudut yang dia nak kena cari, yang pertama adalah bila dia dah ada 90 darjah, sama ada sudut dekat belah atas ataupun sudut dekat belah bawah. Itu sudut dia. Okey, kalau tak cikgu bagi nama. Cikgu bagi nama. Ini nama dia A, ini nama dia A, ini nama dia B. Okey, habis dekat situ. Itu sudut dia. Mana panjang sisi? Panjang sisi ni ada 3. Dah kata bentuk segitiga, panjang sisi pun dia ada 3 lah. Tak ada lagi dalam dunia ni bentuk segitiga tapi panjang sisi ada 10. Tak ada lagi. Kalau ada, kamulah pencipta segitiga yang terbaru. Okey, jadi sekarang ni panjang sisi yang pertama adalah yang warna biru. Cikgu namakan dia X. Panjang sisi yang kedua Y. Cikgu namakan dia Y. Dan panjang sisi yang ketiga Z. Cikgu namakan dia Z. Jadi trigonometri kamu boleh guna untuk cari sudut dan kamu boleh guna untuk cari panjang sisi. Itu dia. Itu sahaja. Jadi kamu kena faham lah segitiga ni bila kita masuk periksa, dia bukannya tegak je. Kadang-kadang dia sengit sikit. Tak ada sengit. Sengit tu maksudnya macam ni. Maksud cikgu macam ni. Maksudnya dia boleh sengit tu maksudnya dia boleh berpusing. Dia boleh pusing macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia boleh berpusing. Tapi selagi kamu nampak dia adalah sudut 90 darjah, maksudnya dia dekat sini. Segitiga bersudut tegak. Okey, habis dekat situ. Ada soalan ke nak tanya kat situ? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada, cakap tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Bagus. Okey, habis cikgu akan proceed kepada ratio. Cikgu akan proceed kepada ratio untuk segitiga. Ratio ataupun nisbah. Okey, nisbah trigo. Kalau kamu perasan lah. Nisbah trigonometri. Okey, nisbah ataupun ratio dekat sini, dia ada satu je. Ada 3 jenis. Trigonometri dia ada 3 jenis lagu. Ada lagu tau, dia ada 3 jenis lagu. Cikgu tak tahulah lagu dia macam mana. Tapi dia ada soh, kah, toa. Dia ada soh, kah, toa. Okey, pernah dengar tak soh, kah, toa? Pernah. Okey. Untuk soh, okey, S dekat sini adalah untuk sin. Untuk K kat sini adalah untuk cos. Untuk T dekat sini adalah untuk tangent. Kita singkatkan, kita panggil dia tan. Okey, sin ni nama penuh dia sinus. Nama singkat dia sin. Okey, cos tu cos lah, tangent tu tan. Okey. Selepas trigonometri mesti sudut. Inilah trigo. Sin, cos, tangent. Inilah trigo. Kalau kamu main, orang kata main ML kan, kamu main game kan, kamu main sorang-sorang, dia panggil solo. Dia panggil solo. Kalau kita main berdua, kita main duo. Kalau kita main bertiga, main game tu bertiga, kita panggil dia trio. Contohlah trio bola sepak. Neymar, Ronaldo dengan Bale. Betul ke? Okey. Okey, trio tu maksudnya dia bergerak bertiga. Jadi, untuk trigonometri dia bergerak sin, cos, tangent. Itulah trigonometri. Trio tu maksudnya datang daripada perkataan tri tu. Dia bergerak bertiga. Okey, gonometri tu jangan tanya cikgu sebab cikgu tak tahu lagi kat situ. Okey, jadi sin, cos, tangent, selepas sin, cos, tangent mesti sudut. Mesti sudut. Selepas trio ni mesti sudut. Selepas sin, ada perkataan sin, mesti sudut. Selepas cos, mesti sudut. Selepas tangent, mesti sudut.
Dia tak boleh nilai panjang, dia tak boleh nilai duit, dia tak boleh nilai jam ataupun apa-apa nilai. Dia mesti selepas terigu mesti sudut. Okey, sampai situ kamu kena tengok kalkulator kamu. Kalkulator kamu ni mungkinlah lagi canggih daripada cikgu. Mungkinlah lagi tak canggih daripada cikgu. Tapi untuk kalkulator ni kamu akan ada satu perasaan. Okey, masing-masing boleh tengok kalkulator masing-masing. Dalam kalkulator masing-masing dia ada dua jenis huruf. Sama ada dia ada tulis huruf D ataupun dia ada tulis huruf R. D kecil dekat atas tu maksudnya degree. R kecil kat atas tu maksudnya radian. Okey. Kalau kita tengok dah dalam keadaan D, kalkulator kita ada huruf D, maksudnya kalkulator kita dalam mode yang betul untuk kira trigonometri. Kalau kalkulator kita dalam bentuk radian, maksudnya kamu kena tukarkan kepada degree. Cara nak tukar dia senang je. Kamu pergi kepada mode, kamu tekan sampai nampak DEG. DEG untuk degree. Kalau radian, RAD. Ini selalu orang buat. Selalu orang ni. Cikgu pernah masa dekat universiti, masa tu cikgu jawab exam, cikgu punya jalan kerja dah betul dah. Tapi salah. Sudut cikgu tu dikira sebagai salah. Cikgu dapat potong banyak sangat markah. Kenapa? Sebab jawapan cikgu semua dalam bentuk radian. Okey. Jadi bila nak guna degree ni? Bila nak guna degree, apabila dia ada sudut. Bila kamu berkaitan dengan sudut, kamu pastikan kiraan kamu, kalkulator kamu dalam bentuk degree. Kalau dalam bentuk radian ni bila nak pakai? Bila ada pi. Bila ada pi. Pi. Bukan pi chart, pi. 3.142. Bila ada pi dekat situ, kamu mesti bentukkan, mesti tukar kalkulator kamu kepada bentuk radian. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini apa maksud soh? Maksudnya sin theta. S kita dah pergi. Ni OH. O per H. Apa maksud kah? Sini A dulu baru H. Maksudnya A per H. Apa maksud toa? O A. O per A. Ini adalah kita punya sin, cos, tangent. Okey. Habis dekat sini. Okey, sampai sini boleh follow lagi tak ni? Boleh. Okey, baik. Okey, bagus. Boleh. Okey, siapa ada soalan boleh tanya cikgu . Kita tak pergi lagi kepada sesi latihan. Okey, kita pergi kepada page. Apa yang dimaksudkan dengan soh? Apa yang dimaksudkan dengan kah? Apa yang dimaksudkan dengan toa? Cikgu bawa ni radian dengan degree ni pergi ke sebelah ni. Cikgu bawa ni pergi ke sebelah. Okey. Jadi, kalau kita perasan dekat soh ada OH. Kita keluarkan OH. Dekat A ada A. H cikgu dah bubuh. Dekat tangent ada OA. Ada O, ada A. Okey. O, H, A. Apa benda ni? Apa benda O, apa benda H, apa benda A? Okey. O dekat sini maksudnya adalah opposite. Opposite. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia bertentangan. Bertentangan. Okey. H dekat sini maksudnya hypotenuse. Hypotenuse. Maksudnya hipotenus. Kalau dalam bahasa Melayu pun hipotenus. Okey, untuk A dekat sini adalah membawa maksud adjacent. Adjacent. Adjacent tu apa? Adjacent tu maksudnya kalau dalam bahasa Melayu bersebelahan. Bersebelahan. Okey. Jadi, apa yang kita boleh nampak ni? OHA ni apa? OHA ni adalah kedudukan panjang sisi. Kedudukan sisi segitiga. Kedudukan sisi segitiga. Apa sisi dia tu? Okey, tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan segitiga kita. Okey, cikgu tunjuk. Segitiga kita, okey, warna biru. Okey, jadi ini adalah segitiga kita. Ramai. Kejap Cikgu admit all. Okey, segitiga OHA kita
adalah kedudukan sisi ni habis Cikgu terus ke bawah Apa maksud OHA ni? Cikgu nak cari pula kedudukan untuk segitiga. Apa O dia, apa H dia, apa A dia. Okey, dalam kita punya segitiga bersudut tegak, mesti ada satu sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang ni kita panggil dia hypotenuse. Yang paling panjang. Paling panjang. Okey, jadi bila kita dah ada sisi segitiga, dekat sini yang paling panjang adalah yang pertama, kita punya segitiga adalah segitiga bersudut tegak. Bila cikgu cakap segitiga bersudut tegak, mesti ada 90 darjah. Kamu cari dulu 90 darjah. Okey, ni 90 darjah untuk segitiga A, ini 90 darjah untuk segitiga B. Okey. Kenapa? Cikgu nak namakan mana satu H, mana satu O, mana satu A. Cara nak namakan mana satu H, O dengan A, yang pertama adalah kita tengok sudut 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah adalah H. Yang duduk depan 90 darjah adalah H. H tidak berubah. Bila kamu nampak 90 darjah, duduk depan dia adalah H, iaitu dia punya hypotenuse. Itu sahaja untuk H. Jadi cikgu bagi nota dekat sini. Cikgu bagi nota dekat sini. Siapa yang atau tak faham bagi tahu cikgu tahu. Okey, kedudukan H. Kedudukan H iaitu hypotenuse berhadapan dengan 90 darjah. Berhadapan 90 darjah. Untuk H jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Seorang je cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Jangan marah. Geram je. Jangan geram juga. Enjoy je. Okey. Sekarang kita pergi kepada H dah. Kita pergi kepada O dengan A. Kedudukan O dengan A pula. Kedudukan O dan A bergantung kepada sudut. Bergantung kepada sudut. Bergantung kepada sudut. Jadi, apa sudut dia? Okey, kita pergi kepada segitiga A. Kalau sudut kita yang warna hijau ni, cikgu buat dua. Satu sudut dekat atas, satu sudut dekat belah bawah. Okey, jadi dekat sini H cikgu dah namakan. Kemudian, untuk lebih senang, kita buat O. O tu apa? O tu adalah opposite dengan sudut. Okey, segitiga A ni, sudut warna hijau ni, yang ni adalah O kita. Yang ni, yang warna biru ni, mana opposite dengan sudut? Mana berhadapan dengan sudut? Yang ni, ini adalah O kita. Dan akhir sekali adjacent. Adjacent tu yang tinggal salah satunya. Tinggal H, O dah isi. Lepas tu ini adalah A kita. Ini adalah A kita. Adjacent. Itu cara nak namakan kita punya segitiga. Okey. Jadi cikgu ulang lagi sekali lepas ni. Cikgu ulang lagi sekali. Mana satu nak tentukan H dia. Mana satu nak tentukan O dia. Mana satu nak tentukan A dia. Cikgu buat rumusan. Cikgu buat summary. Okey. Cara nak tentukan H, O, A. Yang pertama, cari H. Yang kedua, cari O. Yang ketiga, cari A. Nak cari H, tengok 90 darjah. Nak cari O, tengok kedudukan sudut. Dan akhir sekali isilah A tu. Okey, macam mana tu cikgu? Tak faham? Okey, kita pergi kepada kita punya segitiga. Okey, segitiga bersudut tegak. Cikgu pusinglah ke mana-mana pun kalau kamu faham apa yang cikgu cuba terangkan. Okey, ini adalah kita punya segitiga dan ini adalah sudut kita. Okey, tengok. Mula-mula cari H. Okey, H tu adalah cari dulu 90 darjah. Okey, ni 90 darjah kita. Jadi, yang depan 90 darjah, ini adalah H kita. Ni adalah H kita. Nampak buruk kan? Cikgu bagi kemas sikit. Okey, ini adalah H kita. Ini adalah H kita. Yang warna biru tu adalah H kita. Okey, selesai untuk H. Okey, untuk O. Untuk O. Tengok kepada kedudukan sudut. Mana sudut kita? Sudut kita adalah dekat sini. Jadi, yang berhadapan dengan sudut adalah kita punya O. Dan akhir sekali baru kita isi A kita. Ini cara namakan kita punya segitiga HOA tanpa keliru, tanpa salah. Kita buat step by step. Step pertama, cari H.
Dekat sini cikgu nak cari H, cikgu pergi kepada sudut 90 darjah. Ni sudut 90 darjah. Cikgu tengok hadapan dia. Yang duduk depan dia adalah H. Selesai H, cikgu pergi pula kepada O. Nah, O ni tengok macam mana? Tengok kepada dia punya sudut. Jadi cikgu cari sudut dia, cikgu tengok yang duduk depan dengan sudut adalah O dia. Jadi akhir sekali baru cikgu isi A dia. Ini cara nak tahu mana satu kedudukan HOA. Ni adalah cara nak tentukan kedudukan untuk H, kedudukan untuk O dan akhir sekali kedudukan untuk A. Alright, semua alright tak alright? Ke dah ngantuk? Tak. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu dah ajar tentang kedudukan. Lepas ni, cikgu nak pergi kepada masukkan nilai. Cikgu nak memasukkan nilai. Okey, masing-masing boleh tengok dekat worksheet yang cikgu bagi. Cikgu nak pergi kepada worksheet yang cikgu bagi. Kita pergi dulu kepada satu soalan. Kita pergi dulu kepada satu soalan. Okey. Ini adalah kita punya segitiga. Dan ini adalah kita punya sudut. Ini adalah kita punya sudut. Okey. Jadi, bila kita nak buat trigonometri, kamu jangan langkah apa pun step ni. Ikut je step cikgu. Yang pertama adalah namakan sisi. Namakan sisi. Nak namakan sisi adalah kita tengok. Buat dulu dia punya H. Nak buat H dia macam mana? Okey, ni adalah kita punya 90 darjah dekat Y ni. Jadi dekat sini, ini adalah H kita. 15 tu adalah H kita. Yang kedua, lepas kita dah faham H dia dekat mana, kita tengok O dia. O dia kat mana? Kita tengok sudut dia. Sudut kita dekat sini. Jadi yang berhadapan dengan sudut, ini adalah nilai O kita. Dan akhir sekali yang tinggal keseorangan ni, kita panggil dia A kita. Itu adalah step nak namakan sisi. HOA. Salam. Okey. Okey. Jadi sampai sini jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kenapa yang nak sangat cari HOA ni? Sebab dalam trigonometri, kalau kita ada soh, kita ada kah dan akhir sekali kita ada toah. Untuk soh, formula dia sin theta. Sin tu datang daripada mana? Datang daripada S. Sama dengan O per H. Sekarang bila sudut kita dekat X, untuk sin theta, formula dia adalah O per H. Ambil O dia 12, H dia adalah 15. Okey. Sampai situ jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, kah. Kita pergi kepada kah. Kah kita dekat sini datang daripada huruf K. Jadi kita buat cos theta. Cos theta. A kita apa? A kita 9. Lepas tu H kita apa? H kita 15. 9 per 15. Okey. Itu adalah kah kita. Cikgu bubuh satu-satu. Kah tu, cos tu maksudnya A per H. Jadi dekat sini kita dapat cos theta kita, A kita adalah 9. H kita adalah 15. Dan yang terakhir. Toa. Toa dekat sini adalah T. Jadi dekat sini adalah tangent theta. Tangent O per A. Mana O kita, mana A kita? Tangent theta, O kita adalah 12. A kita adalah 9. Sampai sini. Boleh faham? Boleh. Okey. Kenapa cikgu nak kena tunjuk semua benda ni? Cikgu nak cari sudut menggunakan soh kah toa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Jadi kalau cikgu pergi laju sikit, kamu bagi tahulah. Cikgu, tolong slowkan sikit sebab saya tak berapa nak faham. Kalau kamu cakap macam tu baru cikgu slowkan. Okey, kita cari sudut. Kita cari nilai sudut guna sin, guna kah dan guna tangent. Guna tangent untuk segitiga yang sama. Okey, sudut yang nak dia cari adalah pada sudut X. Nampak tu sudut dia. Cikgu dah masukkan sin theta, cikgu dah masukkan cos theta, cikgu dah masukkan tangent theta. Okey, cara dia adalah kita pindahkan sin theta sama dengan bila kita
pindahkan sign, kita tekan shift sign. Kamu akan dapat sign negatif 1. Lepas tu nak buat apa? Yang ini kamu letak dalam kurungan. Tak payah nak tekan kalkulator 12 bahagi 15. Kalau cikgu gunakan sign. Shift sign dalam kurungan 12/15. Berapa? Cepat tekan kalkulator. Dapat berapa? 53.13. Tak dengar? Tak dengar lagi sikit? 53.13. 53.13 theta. Okey, bagus. Betul. Okey, habis dekat sign. Okey, sekarang kita nak cari sudut yang sama. Cumanya kita gunakan kah. Kita gunakan cos. Jadi, cara dia adalah macam cara sign tadi. Cos, shift cos. Kita pindahkan cos ke sebelah. 9/15. Okey, tekan shift cos. Shift cos. Dalam kurungan 9/15. Tolong tekan kalkulator, dapat berapa? 53.13. Okey, kita dapat 53.13. Sama. Okey, kita pergi pula kepada tangent, iaitu TOA. Okey, tangent. Cara nak pindahkan tangent, kita tekan shift tangent. Shift tangent 12/9. Okey, sekarang tolong tekan kalkulator. Shift tangent dalam kurungan 12/9 dapat berapa? 53.13. 53.13. 53.13. 13. Jadi apa yang cikgu nak cuba sampaikan ni? Cikgu nak cuba sampaikan kepada kamu adalah konsep dia. Kalau kamu silap, kalau kamu fail dalam menamakan sisi, kamu dah fail habis yang lain. Jadi bukannya cikgu asyik ajar namakan sisi, asyik tunjuk HOA dia. Cikgu tunjuk HOA bila H kamu betul, O kamu betul, A kamu betul dan kamu ada nilai sudut yang nak cari, pakailah apa-apa pun, pakailah sin ke, pakailah cos ke, pakailah tangent ke, kamu akan dapat nilai yang sama. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Yes. Okey. Boleh. Okey, cikgu akan Boleh. terangkan lagi sekali. Cumanya kita tak pergi kepada sudut lah. Kita tak pergi kepada sudut. Kita nak pergi terus. Okey, tak apa. Kita pergi kepada yang ni. Okey, cikgu terangkan. Okey, tengok kat depan betul-betul tau. Sebab cikgu ni rumusan tau. Rumusan pembelajaran. Cikgu tak ambil dalam buku teks. Cikgu ajar satu tak. Sekarang ni kelas kita untuk tingkatan 3 2 jam je. Kamu bayangkan sekolah kamu, guru kamu dah ajar berapa lama? Berapa lama untuk satu bab. Jadi dekat sini cikgu nak singkatkan satu bab tu sejam lebih je. Cikgu nak kamu faham dia punya konsep. Konsep yang pertama untuk trigonometri yang paling penting, adalah panjang sisi. Kamu kena tentukan panjang sisi yang betul. Kalau kamu salah tentukan panjang sisi, dikira salah, fail terus kamu punya trigonometri. Jadi, cara nak cari panjang sisi dia macam mana? Kamu cari H dia apa, kamu cari O dia apa, dan kamu cari A dia apa. Tu step dia. Okey, sekarang kita punya sudut adalah berada pada A. Cikgu buat balik daripada awal. Okey, nak cari H. Kita cari sudut 90 darjah. Kita cari sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah kita pada B ni. Jadi, dekat sini, sudut 90 darjah kita adalah ini. H kita. A ke C. Habis dekat H. Untuk cari O, kita tengok kedudukan sudut kita. Sudut kita dekat A ni. Jadi, yang berhadapan dengan ni, ini adalah O kita. Dan akhir sekali untuk A. Untuk A, H dah ada, O dah ada. Tinggallah satu je. Kamu nak cari mana lagi? Jadi, inilah A kita. Habis dekat situ. Sekarang, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu akan gunakan sudut ni. Cikgu akan gunakan nak cari nilai sudut menggunakan 3-3. Soh boleh, soh boleh, kah boleh, toa boleh. Okey, kita pakai soh. Dan kita pakai soh kah. Dan akhir sekali kita pakai toa.
Bila kita pakai soh ni bermaksud S tau. S ni maksudnya sin theta. OH tu apa? Maksudnya O per H. Kalau kita pakai K, maksudnya dekat sini adalah K tau. Maksudnya dia adalah cos. Selepas cos mesti theta. A per H. Toa. Toa dekat sini maksudnya tangent theta. Maksudnya O per A. O per A. Itu maksudnya sohkah toa. Kemudian cikgu akan buktikan bila kita buat nilai yang betul, kita letakkan nilai yang betul, jadi jawapannya kita sama. Okey, sekarang kita nak cari sudut dekat mana? Sudut dekat A. Kita nak cari berapakah nilai sudut pada A. Okey, jadi cikgu akan selesaikan dekat depan guna tiga-tiga. Sin boleh, cos boleh, tangent pun boleh. Okey, kita pergi kepada sin. Sin theta. Masukkan dulu O dia apa? O dia adalah 30. Masukkan 30. H dia adalah 50. Masukkan 50, 30 per 50. Okey, habis. Okey, jadi dekat sini kita nak cari dia punya theta, kita pindahkan sin. Kita tekan shift sin. Bila kita tekan shift sin, 30 per 50 tak payah nak kamu buat 30 bahagi 50. Kamu buat dalam kurungan 30 per 50. Terus tekan dalam kalkulator. Okey, tekan dalam kalkulator, shift sin 30 per 50. Okey, boleh tekan. Dapat berapa? 6.86. Okey, pandai. Tapi kamu kena faham. Kamu kena bundarkan. 36.87. Kamu kena bundarkan. Kita dapat 36.86. Jadi jawapan dalam matematik mesti selepas titik perpuluhan ambil 2 nombor. Kecuali untuk varian dengan sisihan piawai. Kat situ kamu ambil 4 nombor. Ini skema. Ini skema SPM. Okey, jadi biasakan selepas titik perpuluhan walaupun nombor tu panjang, ambil 2 nombor sahaja selepas titik perpuluhan. Kalau kena bundar, bundarkan. Macam ni, 36.87. Jelas ke semua untuk soh? Jelas. Jelas. Kalau cikgu laju bagi tahu tau. Okey, cos pula. Cos theta. A dia apa? A dia 40. Masukkan 40. H dia apa? H dia 50. Tak payah nak tekan 40 bahagi 50. Shift cos. Kita pindahkan shift cos ke sebelah. Bila kita pindahkan shift cos ke sebelah, kita akan pakai cos negatif 1 40 per 50. Jadi cuba tekan kalkulator. Cos 40 bahagi 50. Dapat berapa? 36.86. Iya, 36.87 juga. Toa, tangent. Tangent theta sama dengan O. O kita 30. A kita apa? A kita 40. Jadi dekat sini daripada tangent theta, tengok daripada tangent theta kita pindahkan tangent ke sebelah, iaitu tangent, shift tangent, kita tekan kalkulator 30 per 40. Okey, kita tekan shift tangent 30 per 40. Dapat berapa? 36.8. Okey, 90. 36.87. Siapa yang dapat lain, pastikan kamu betulkan kalkulator kamu, tukar kepada mode degree. Siapa yang kalkulator dia dalam mode radian, siapa yang kalkulator dia dalam mode radian, bila dia tekan shift tangent 30 bahagi 40, dia akan dapat 0.6435. Jadi bila cikgu dah dengar kamu tekan 36.87, maksudnya dekat situ cikgu dah nampak kamu punya kalkulator dalam mode degree. Cara nak tukar tu senang je. Cari, tekan je mode sampai jumpa DEG. Sampai jumpa DEG. DEG ni adalah untuk degree. Berapa degree? Degree tu untuk sudut. Habis kat situ. Okey. Jadi dekat sini secara tak langsung cikgu dah ajar kamu cara mencari nilai sudut. Bila cikgu ajar kamu cara mencari nilai sudut, ikutlah. Kamu dah faham sohkah toa. Tapi benda yang paling penting sebenarnya dalam trigonometri adalah ni. HOA kena betul. HOA kamu salah, soh kamu salah, kah kamu salah, toa kamu salah. Betulkan HOA elok-elok. Siapa salah HOA, tak payah fikir panjang. Pemeriksa, kalau cikgu jadi pemeriksa, cikgu tengok salah nilai H, salah nilai O, salah nilai A. Ataupun salah satu je salah. H kamu tersilap. Jadi bila H kamu tersilap, cikgu terus pangkah.
Tak payah, cikgu tak payah pandang sampai bawah. Cikgu tahu jawapan dia salah. Sebab apa? Sebab kat sini cikgu star kan. Cikgu star kan supaya kamu ingat betul-betul yang paling penting dalam trigonometri adalah dia punya panjang sisi. Okey, habis dekat situ. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu, Ya. kan sin tu kan 30/50 kan? Okey. Tak kena perkecilkan ke? Tak payah, tak payah. Kalau dalam kalkulator, bila kita baca dalam kalkulator, dia terus bila kita buat apa-apa. Okey. Cikgu tunjuk Okey. 4/6. 4/6 tambah kita buat 5/10. Okey, yang ni boleh kecilkan kan? 4/6 kalau kita kecilkan dalam kalkulator, kita akan dapat, aduhlah cikgu pun dah petang-petang ni. Okey, 2/3. Tambah, ni pun boleh kecilkan kan? 5/10. Kita boleh kecil bagi, ni sifir 2. Ini sifir 5. Bila kita kecilkan, kita akan dapat 1/2. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. 4/6 tambah 5/10. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kalau kamu nak masukkan pecahan dalam kalkulator, pastikan buat kurungan. Kurungan 4/6 tambah 5/10. Okey, dapat berapa dalam kalkulator? Cuba tekan. Cikgu nak dengar. 1/6. Ambil ni jawapan pecahan tak wajar. Kita dapat 7/6. Tekan shift ABC siapa tak dapat 7/6. Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tekan pula 2/3 tambah 1/2. Okey, cuba tekan 2/3 tambah 1/2. Dapat berapa? 7/6. 7/6. Maksudnya, dia kecilkan ke, dia tak kecilkan ke, nilai dia tetap sama. Okey, nak menjawab lagi. Nak menjawab lagi. Contoh 30/50 nak kecilkan ke tak? Okey, 30/50 kita kecilkan, kita akan dapat 3/5. Okey, cikgu tukarkan kepada nombor perpuluhan. Nak tukarkan menjadi nombor perpuluhan, cikgu ambil nombor atas 30 bahagi 50. Tolong masing-masing tekan kalkulator. 30 bahagi 50 dapat berapa? 0.6. Okey, kita dapat 0.6. Okey, sekarang 3/5. 3 nombor atas 3 bahagi nombor bawah dia 5. Kita tekan 3 bahagi 5 dapat berapa? 0.6. 0.6. Jadi dekat sini nombor pecahan, bila kamu masukkan dalam kalkulator, kamu tak payah risau. Sebab apa? Sebab kalkulator dah baca dia punya nilai. Nilai dia adalah nilai sama. Walaupun kamu nampak 30/50, wow, besarnya nilai dia. Walaupun kamu dapat 3/5, wow, kecilnya nilai dia. Tapi nilai dia adalah nilai yang sama. Nilai yang sama. Jadi jangan, baguslah soalan tu. Sekurang-kurangnya cikgu boleh terangkanlah yang ni. Menjawab ke kepada yang bertanya? Ya, terima kasih cikgu. Sama-sama. Ini kena ambil gambar, kena salin tau. Okey, jadi habis dah dekat situ. Habis dah dekat situ. Kita pergi kepada soalan. Cikgu dah nak sejam dah kelas. Okey, yang ni secara tak langsung cikgu ajar kamu cara cari sudut. Ada soalan lain? Mungkin dengan soalan kamu boleh bagi pencerahan dekat kawan-kawan? Ada nak Cikgu tanya saya. cikgu. Ya. Kan H tu hypotenuse. Kalau dia tak ada bagi bilangan, nak kena cari hypotenuse dulu Kalau dia tak bagi bilangan tu maksudnya kalau dia tak bagi nilai ke? Ya. Kalau dia tak bagi nilai, okey, yang tu cikgu akan tunjuk nanti. Kalau okey. Tak apa. Kalau dia tak bagi nilai, kita tengoklah. Kita tengok. Kalau dia nak cari nanti cikgu tunjuk nanti cikgu jawab Akasyah Okey. Teorem Pythagoras. Tak. Dia soalan Akasyah kata kalau soalan H tu tak bagi nilai, kita kena cari ke? Untuk trigonometri, kita pakai nilai yang ada. Okey, sebagai contoh. Okey, ni sudut tau. Cikgu tak ajar lagi cari sudut ni. Cikgu risaulah. Okey. Tak apa, yang tu nanti cikgu ajar. Okey, jadi masing-masing cikgu nak masing-masing keluarkan dulu nilai sudut dulu. Kita step by step. Yang tu nanti cikgu ajar. Cikgu sempat insya-Allah sempat. Okey,
kita pergi kepada soalan 15. Tangensi. Cikgu nak kamu buat 16, 17, 18. Ikut contoh cikgu buat 15. Tangensi. Ingat, selepas trigonometri kena sudut. Maksudnya dia bercakap tentang tangen sudut C. Maksudnya sudut kita sekarang dekat C. Tangen tu apa? Tangen tu adalah toa. Jadi tangensi adalah O per A. Okey, kita cari O dia apa, A dia apa, H dia apa. Depan 90 darjah mesti H. Depan dia punya sudut mesti O dan akhir sekali mesti A. Okey, jadi bila dia minta tangensi, O dia apa? O kita adalah 12. A dia apa? A dia adalah 35. Jadi tangensi adalah 12 per 35. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. 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 Cikgu nak tanya. Boleh. Alamak, boleh ke? Cikgu saya nak tanya. Boleh. Okey dah, dah. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey, cikgu terputus tadi. Sorry. Okey, sorry. Siapa nak tanya tadi? Saya. Tanya. Cikgu. Kan kalau dia bagi panjang sisi, tak kisahlah cos, tangent semua tu. Maksudnya kalau disebut macam dalam soalan 15, tangency, kan dia bagi sudut kan? Dia bagi sisi kan? Maksudnya kita gunakan sisi tu untuk cari sudut ke? Tak. Kalau dekat sini ada soalan dalam matematik, dalam trigonometri, dia suruh cari ratio. Dulu. Contoh kalau kita pergi kepada muka surat ni. Kita pergi kepada muka surat belah atas. Macam ni. Dia suruh kita cari ratio dulu. Macam ni. Jadi kalau dia bagi semua sudut, semua panjang sisi, maksudnya dia suruh kamu cari ratio. Ni contohnya lah, lengkapkan jadual ni, contoh ni ratio dia. Tangent PQ, apa tangent dia, apa O dia, apa A dia, apa H dia. Jadi dekat soalan ni, dekat soalan yang cikgu tunjuk dekat depan ni adalah untuk cari ratio. Boleh ke? Boleh faham? Boleh. Jadi dekat sini soalan 15, daripada soalan 15 ni, cikgu nak kamu keluarkan ratio untuk soalan 16 dan 18. Okey, cuba buat soalan 16 dan 18. Lepas tu dah siap hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok. Boleh ke masing-masing cuba buat 16 dan 18? Boleh, cikgu. Okey, risau cikgu. Okey, cuba buat lepas tu send kat cikgu. Enam belas, 17, 18 kan? 16 dengan 18 je. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar.
Cikgu just nak tengok kamu punya ratio betul ke tak je. Sebab kalau ratio kamu salah, cikgu tak boleh nak teruskan kepada cari sudut. Bagus, bagus, bagus. Takat ni senang ke susah lagi? Senang ke susah? Senang. Senang. Senang je kan? Cikgu ajar step by step, jangan risau. InsyaAllah kalau sempat cikgu habiskan terus satu bab ni sejam je. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, habis dekat situ kita pergi kepada soalan 16. Okey, 1 minit lagi. 3.40 cikgu mula buat. Ingat tau, kalau siapa-siapa ada soalan, tanya tau. Mungkin dengan soalan kamu tu, boleh bantu kawan dapat ilmu baru. Okey, habis sudah masa untuk menjawab. Jadi cikgu akan proceed kepada jawapan soalan 16 dan 18. Okey, kita pergi kepada soalan 16. Dan kita pergi kepada, tak apa, comot. Okey, kita pergi kepada soalan 16 dan 18. Sekarang ni tangent. Tangent adalah toa. Maksudnya tangent X, tangent X, tangent X mesti O per A. Maksud X dekat sini, ingat tahu apa cikgu cakap tadi daripada awal? Selepas sin cos tangent, dia mesti sudut. Jadi sekarang sudut kita berada dekat X. Okey, jadi habis daripada sudut tu, kita nak cari ratio dulu. Okey, bila kita nak cari ratio dengan betul, adalah kita tengok dia punya HOA. HOA. Okey, H kita adalah yang depan dengan sudut 90 darjah. Depan kita adalah H kita. O kita yang depan dengan sudut kita, ini adalah O kita. Dan akhir sekali, ini adalah A kita. H kita ingat 90 darjah, duduk depan 90 darjah. O kita yang depan kita punya sudut. Jadi bila kita dah jumpa nilai O per A, O kita 30, A kita 40. Kalau untuk ratio nak kecilkan pun boleh. Kita akan dapat 3/4. Ini jawapan untuk 16. Jelas ke semua untuk 16? Boleh faham? Boleh. 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 Okey, bagus. Okey, sin Z. Sin Z, kita tengok sin dulu. Sin tu adalah soh. Jadi soh ni apa? Soh ni adalah sin theta, iaitu Z dia jadi Z theta tau. Z theta O per H. Jadi, kita cari HOA. H kita yang depan sudut 90 darjah ni H kita. O kita yang depan kita punya sudut. Mana sudut kita? Kan sudut dia adalah sudut Z. Jadi sudut kita dekat sini. Ini adalah O kita. Dan akhir sekali ni A kita. Jadi masukkan O kita adalah 30. H kita adalah 50. Boleh kecilkan kita dapat 3/5. Ini jawapan soalan 16 dan jawapan 18. Setakat ni jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Kau Sar, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, habis dah tentang ratio, kita pergi kepada muka surat yang kedua. Cikgu harap boleh follow lagi. Kalau cikgu harap boleh follow lagi tau. Okey, kita pergi kepada muka surat ketiga lah, kita cari sisi. Kita cari nilai sudut. Tadi cikgu ajar kamu cara nak selesaikan ratio. Ingat ratio apa? Soh. Lepas tu kah. Lepas tu toa. Okey, habis untuk ratio. Siapa tak faham tanya cikgu tau. Tak faham tanya cikgu. Cikgu proceed lagi soalan ratio. Okey, habis ratio. Sekarang cikgu nak ajar kamu cara mencari sudut. Mencari nilai sudut. Ni nak jawab soalan Akasha tadi.
Mencari nilai sudut. Macam mana nak cari nilai sudut? Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu akan selesaikan soalan 15. Okey, kita pergi kepada soalan 15. Ikut step daripada cikgu. Bila kita nak cari nilai sudut ataupun panjang sisi, bila kita cakap pasal trigonometri, yang pertama paling penting adalah cari kedudukan HOA. Tak ada benda lain. Kalaulah tak apalah. Kalaulah cikgu boleh selaraskan, cikgu nak semua orang cari HOA dulu. Cikgu tak tahu kalau guru-guru dekat sekolah ajar macam mana. Tapi untuk cikgu mesti cari HOA dulu. H tu apa? Yang duduk depan 90 darjah. Jadi ini adalah H kita. O kita apa? O tu yang depan kita punya sudut. Ini O kita. Lepas tu A kita apa? A ni yang terakhir lah. Okey, sampai situ jelas ke semua? Sampai situ boleh faham? Faham. Boleh. Boleh. Okey. Yang kedua, step yang kedua, tengok kaitan. Ini yang menjawab soalan Akasha tadi kan. Tengok kaitan. Apa maksud kaitan? Toa. Sekarang dekat sini nilai O dia tak bagi. Jadi bila nilai O dia tak bagi, kamu tak boleh pakai kamu tak boleh pakai toa. Jadi kamu kena pakai kah. Bukannya kamu kena cari O tu. Bila O tu tak boleh, tak payah. Bila O tu tak ada macam ni kan. O ni tak ada nilai. Dia tak ada nilai O. Jadi kamu pangkah untuk kamu pangkah untuk toa. Jadi kat sini maksudnya soalan 15 dia suruh kamu pakai kah. Itu sahaja yang kamu boleh cari. Okey, nak pakai kah senang je. Okey, kah. Kah ni apa? Kah ni cos selepas trigo mesti sudut. Lepas tu A per H. Kita nak cari sudut ni. Kita nak cari sudut ni. Okey, jadi masukkan dulu nilai A dengan H. A kita 8, H kita 17. Jadi buat macam tadi. Kita pindahkan cos ke sebelah, shift cos. Lepas tu 8 per 17. Kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator, shift cos. Lepas tu 8 per 17. Kita tekan kalkulator. Dapat berapa? 61.92. Ya, pandai. 61.93. Kita bundarkan. 61.93. Maksudnya apa? Maksudnya sudut dekat sini adalah 61.93. Habis dekat situ. Itu caranya. Tak perlu untuk cari O baru dapat sudut. Bila kamu tengok O tu tak ada, kamu pangkah terus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jangan sendu sangat. Cikgu risau ni. Kalau ada soalan tanya tau. Okey. Takutlah ngantuk. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Kita pergi kepada soalan soalan 18. Mencari nilai sudut. Masih lagi dalam keadaan mencari nilai sudut. Okey, tengok step daripada cikgu. Step yang pertama. Step yang pertama adalah cari mana H, mana O, mana A. Okey, ni soalan kita 18. Okey, 18. Cari H dia. Ini sudut kita. Silap. Ini 90 darjah kita. Maksudnya ini adalah H kita. Ini sudut kita. Maksudnya ini adalah O kita. Dan akhir sekali ini A kita. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey, ni step pertama. Step kedua, kamu terus je tulis lepas kamu terus je tulis kah, lepas tu kamu terus je tulis toa. Tengok apa nilai yang dia tak bagi. Dia tak O dia bagi 51. A ni dia tak bagi. Jadi bila A tak bagi, kamu pangkah yang ada A. Kah kamu pangkah, toa kamu pangkah. Maksudnya soalan dekat sini adalah kamu kena pakai tu je. Okey, jadi maksudnya sin theta sama dengan O per H. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan sin theta. Masukkan nilai O. O tu apa? O tu 51. A tu apa? A tu 54 per 54. Kita tekan kalkulator, kita pindahkan sin, shift sin dalam kurungan 51 per 54. Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 70.81. 70.81.
Okey, bagus. Jadi kita tekan kat sini, kita dapat 70.81. Ni je lah cara nak cari sudut dia. Kamu tak perlu maksudnya kamu tak perlu nak cari nilai yang panjang dia tak bagi. Kamu cari, kamu gunakan apa nilai panjang yang dia dah bagi untuk cari sudut tu. Okey, kita proceed kepada apa sekarang? Kita proceed kepada dua soalan boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi Boleh. kita akan proceed kepada soalan 21. Rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk pada soalan 18. Okey, cuba selesaikan soalan 21. Lepas dah siap, hantar dekat cikgu. Kalau ada soalan, ingat tanya terus tau. Ya, semua. Akasha dapat tak? Boleh. Andoi. Okey. Akasha, agak-agak kat sini kena pakai apa? Soh kah toa? Boleh. Kalau kat sini soalan nombor 21 agak-agak boleh pakai apa? Soh kah toa? Mana satu? Semua boleh. Ya, pandai. Okey, bagus. Macam ni ke cikgu? Ya, betul. Bagus, pandai. Okey, bagus. Pandai. Ni betul tak cikgu? Okey, pandai. Bagus. Ya, betul. Senang je kan? Ya, betul. Okey, 1 minit lagi. Okey, pandai. Bagus. Okey. Habis sudah masa yang diberikan. Kita pergi kepada soalan 21. Ingat step je. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan 21? Boleh. Okey, step dia kalau nak cari sudut ke, nak cari panjang ke, kamu cari H dia apa, O dia apa, A dia apa. Kamu kena ikut step. Kalau kamu salah HOA ni, kamu salah tau. Ingat step daripada cikgu cari H tu. H tu kat mana? Tengok sudut 90 darjah. Ni sudut 90 darjah. Depan tu adalah H kita. Lepas tu, O. Mana sudut dia? Yang depan sudut tu adalah O kita. Dan ini adalah A kita.
Jangan tertukar. Siapa tertukar tu salah. Okey, kamu tengok. Soh, kah, toa. Okey, bila soh, kah, toa ni, dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah nilai. Nampak tu? Semua nilai dia dah bagi. Jadi dalam exam, jangan bazir masa buat semua. Buat salah satu je. Ikutlah. Kalau kamu rasa dekat hati kamu ada soh, kamu buat soh. Kalau dalam hati kamu ada kah, kamu buat kah. Kalau dalam fikiran kamu ada toa, kamu buat toa. Ikut, tak ada tetap-tetap. Sebab apa? Sebab semua panjang sisi dia bagi. Okey, jadi dekat sini cikgu pakai soh je lah. Alang soh tu dekat atas. Okey, soh maksudnya sin. Selepas soh kah toa. Selepas sin cos tangent. Mesti sudut tau. Sama dengan O per H. Okey, siapa tinggalkan sin lepas tu kosong depan dia tu kira salah tau. Salah daripada segi penulisan. Okey, jadi O dia apa? O dia 76. H dia apa? H dia 95. Sin theta. Okey, cikgu sambung dekat sini. Sin theta tu pindah ke sebelah. Kita tekan shift sin. Lepas tu dalam kurungan 76 per 95. Dekat sini kita tekanlah kalkulator. Shift sin dalam kurungan 76 per 95. Kita akan dapat jawapan dia 53.13. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Faham cikgu, boleh. Jelas. Okey. Okey, lepas ni cikgu nak ajar kamu cara cari ni pula cara panjang sisi. Cumanya kita pergi kepada soalan yang terakhir. Iaitu kita pergi kepada soalan 16. Cikgu dah tunjuk 16. Okey, cuba selesaikan soalan 16. Cari sudut 16 tu. 16 cikgu dah tunjuk ke? Belum kot. 15. Okey, 16 belum kot. Okey, cuba selesaikan soalan 16. Cari sudut dia. Bagi tahu sudut dia berapa darjah. Hani ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey. Easy. Bagus. Senang je kan? Jawapan soalan 21. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi tau. Lepas ni cikgu ajar cara mencari panjang. Cikgu pakai segitiga 16 ni. Iya. Okay, ramai yang WhatsApp. Okey, buat hantar je tau kat cikgu. Nanti cikgu check. Okey, 1 minit lagi. Tiani dekat. Jarang orang mesej cikgu. Cikgu dah lama dah tak dapat mesej selain suruh bayar bil. Kali ni cikgu dapat mesej suruh check kertas matematik. Sorry cikgu. tak apa Tiani. Gerah. Selalu cikgu dapat mesej ni Tiani. Suruh bayar bil you mobile. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Okey, bagus. Cikgu sempat chat
10 orang ya. Nanti hantar je kat cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 16, mencari nilai sudut. Okey, kita tengok dekat depan. Yang pertama, ingat cakap cikgu HOA. H dia apa? H dia tengok sudut 90 darjah. Ni 90 darjah dia, depan dia adalah H. O dia apa? Tengok sudut dia, yang depan sudut tu adalah O dia. Akhir sekali A. Yang ni A lah. Dan dia ada 3 sisi dia. Okey, jadi kita tengok. Lepas tu kita tengok SAW. Lepas tu kita tengok K. Lepas tu kita tengok TOA. Apa nilai yang dia tak bagi? Nilai yang dia tak bagi adalah A. Jadi kita potong K dengan TOA. Yang ada nilai A kita potong. Jadi dekat sini kita pakai SAW. Okey, SAW adalah formula dia adalah sin theta sama dengan O per H. Sin theta. O dia apa? O. Silap. Cikgu tersilap. Cikgu ingat. Oh. Sorry. Okey. Jadi cikgu ulang balik. So. Ka. Toa. Okey. Jadi O yang dia tak bagi kita potong O. Jadi dekat sini kita pakai K. Okey. Kat sini. K. Formula dia adalah cos theta. Sama dengan A per H. Okey. Cos theta. A dia 13. Masukkan 13. H dia 18. Jangan sesekali buat kesilapan yang selalu berlaku. Kamu pergi buat 13 bahagi 18. Cikgu akan terangkan kenapa. Okey. Lepas ni cikgu terang. Okey. Theta sama dengan cos. Shift cos lah. Shift cos dalam kurungan 13 per 18. Okey, kita pergi kepada shift cos, lepas tu 13 per 18. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 43.76. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu akan terangkan kenapa cikgu kata jangan tekan kalkulator, jangan tekan 13 bahagi 18. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 16. Okey, cikgu sambung dekat sini pakai yang warna hijau. Theta sama dengan cos, kita tekan kalkulator 13 bahagi 18. 13 bahagi 18. Kita tekan kalkulator, kita dapat 0.72. Okey, kita tekan shift cos. Kita tekan shift cos 0.72. Bila kita tekan shift cos 0.72, kita akan dapat 43 juga. Tapi kita punya perpuluhan adalah 9.5. Nampak ni? Ya, betul dia 43. Betul dia 43. Tapi perpuluhan pun dia ambil kira dalam kita punya markah. Jadi 76 dengan 95 ni bukan orang kata apa, bukan jawapan yang dekat-dekat. Jawapan yang jauh. Okey, kalaulah kita ambil satu titik perpuluhan. Kita ambil satu titik perpuluhan. Cikgu zoom out. Okey, kita ambil satu titik perpuluhan. Cikgu pakai warna biru. Theta sama dengan cos. Shift cos 0.7. Okey, kita tekan shift cos 0.7. Kita akan dapat, cuba tekan shift cos 0.7. Dapat berapa? 45.57. 45.57. Jadi, dekat sini jawapan dia dah lari. Jawapan dia lari. Jawapan dia 43. Jawapan ni kat sini dah lari dah. Kat sini lagi lari. Sebab tu cikgu nasihatkan semua bila kita nak masukkan kepada nak mencari nilai sudut tu. Nak cari nilai sudut tu, elakkan guna perpuluhan. Yang ini tak jauh pun beza dia 0.72 dengan 0.7. Tapi dekat sini 43, sini dah 45 dah. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Faham cikgu, jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu harap jelas Okey, jadi lepas ni cikgu nak ajar kamu cara mencari panjang sisi. Kita nak pergi kepada mencari panjang sisi. Okey, panjang sisi buka page 2. Step yang sama sahaja. Cikgu dengan kamu ada masa beberapa minit lagi. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 9. Dekat sini, cikgu dah habis ajar cara-cara ratio. Cikgu dah habis ajar cara cari sudut. Kat sini, cikgu ajar cara nak cari panjang sisi. Cikgu tunjuk dulu.
Panjang sisi. Okey, cara nak cari panjang sisi, ingat bila kita nak jawab soalan tentang trigonometri, tak lain tak bukan step pertama dia adalah kena ada H, lepas tu kena ada O, lepas tu kena ada A. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada soalan nombor 9. Kita pergi kepada soalan nombor 9. Cari dulu HOA dia. Okey, ini adalah H kita. H kita tengok 90 darjah dekat mana. Ini kita punya petak 90 darjah. H kita adalah 19. Okey, tengok pula sudut kita. Sudut kita yang depan sudut kita tu adalah O. Okey, O kita adalah X. Jadi, ini adalah A kita. Okey, lepas tu buat apa? Toa. Jadi, daripada sini tengoklah. Dekat sini, dia nak cari X. Dan nilai yang dia bagi dekat 19. Jadi nilai yang dia tak bagi A. Jadi dekat sini kamu boleh pangkah A tu terus. Jadi dekat sini kamu pakai SOH. Okey, SOH sama dengan sin theta sama dengan O per H. O per H. Okey, sin theta. Sin theta kita buat sin 40. O dia apa? O dia adalah X. Kemudian H dia apa? H dia adalah 19. Apa yang kamu kena buat? Tak payah nak tekan sin 40 tu. 19 ni kamu alihkan. 19 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Okey, sin 40 darjah terus darab dengan 19. Kita dapat terus X kita. Sin 40 darab 19 tekan kalkulator dapat berapa? 760. Berapa? Bukan. Besar sangat tu. 12.21. Ya, 12.21. Siapa-siapa yang rasa jawapan dia lain, maksudnya apa? Maksudnya kamu kena check kalkulator kamu mesti dalam keadaan degree. Siapa yang kalkulator dalam mode radian, cikgu ulang balik. Siapa kalkulator dalam mode radian, bila kita tekan sin 40 darab 19, dia akan dapat 14. 14. Siapa yang tak betulkan kepada mode degree, jawapan dia salah. Jawapan dia 14. Sekarang ni jawapan dia adalah kita tekan sin 40 darab 19 kita dapat 12.21. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, itulah cara dia. Itulah cara dia. Jadi dekat sini contohlah X ni kita ada 12.21. Okey, kita nak cari A. Okey, kita nak cari A, kita pergi kepada soalan 9 juga. Kita pergi kepada soalan 9, kita nak cari A. A dia panjang A. Tengok panjang A. Nak cari panjang A. Tengok kat depan tau. Okey, toa. Bila kita nak cari panjang A, okey, maksudnya kena ada nilai A. SOH ni tak ada nilai A. Tadi kita pakai SOH sebab kita nak cari A. Sekarang cikgu nak cari panjang kita nak cari X. Okey, sekarang panjang A. Kita nak cari panjang yang cikgu buat warna merah ni Okey, panjang A. Berapa panjang A? Itu dia. Okey, jadi apa yang cikgu nak nampakkan kepada kamu adalah kamu boleh guna je. Kamu boleh pakai je kah ke, toa ke, tapi jalan kerja kena betul. Jalan kerja kena betul. Okey, contoh cikgu pakai kah. Cikgu akan buat warna biru. Okey, kah adalah cos theta sama dengan A per H. Cos theta. Masukkan nilai. Cos kita 40 darjah. A kita dekat atas. H kita apa? H kita 19. Jadi dekat sini kita pindahkan bahagi jadi darab. Cos 40 darab dengan 19 sama dengan A. Okey, masing-masing cuba tekan cos 40 darab 19. Dapat berapa? 14.55. Ya, kita dapat 14.55. Jadi nilai A kita 14.55. Okey, kat situ cikgu pakai kah untuk warna biru. Sekarang cikgu pakai toa untuk warna hijau. Okey, jadi kita pergi kepada pengiraan untuk toa. Kita nak tengok jawapan kita dapat sama ke? Okey, kita pergi kepada warna hijau, toa. Toa dekat sini tangent theta sama dengan O per A. Tangent kita adalah 40 darjah. O kita apa? O kita adalah
XO kita dekat sini adalah 12.21. 12.21. A kita apa? Ini A kita. Okey, perbezaan dia dekat sini. Cikgu ajar kamu. Cikgu takut sebenarnya nak ajar benda ni. Cikgu takut sebab dia tentang algebra tau. Okey. Kalau kamu pindahkan yang bawah, dia jadi darab. Kalau kamu pindahkan yang atas, dia jadi bahagi. Faham ke? Tak faham kan? Okey. Kalau bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. Kalau kamu pindahkan yang atas, dia jadi bahagi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 12.21 pindah ke sebelah, dia jadi tangent 40 sama dengan A. Adam Irfan tahu ke yang ni? Tahu. Okey. Okey, takut kalau kamu confuse pasal ni, tak apa, tak payah pandang yang tu. Cikgu bagi cara lain. Cara lain dia adalah kita pindahkan dulu A ke sebelah. Bila kita pindahkan A dulu ke sebelah, kita akan dapat tangent 40 darab A sama dengan 12.21. Jadi tangent ni darab pindah ke sebelah pula. Pindah sebab kita nak A. Okey, 12.21 bahagi tangent 40. Tu cara dia. Tu cara dia. Ingat yang bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab hanya nombor bawah. Nombor atas jangan kacau. Nombor atas jangan kacau. Okey, jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Jelas ke sampai situ? Boleh faham ke? Boleh. Okey. 12.21 bahagi tangent 40. Okey, kita tekan kalkulator, kita dapat berapa? Kita tekan kalkulator. 14.55. Ya, 14.55. Jadi jawapan yang kita guna kat Kah ke, kat Toa ke, selagi kita punya jalan kerja tu sama, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila kita dah kira dengan betul, dia pakai cos tangent, sin cos tangent, benda yang sama. Dia macam berpusing je sebenarnya. Okey, habis dekat situ. Jadi apa yang perbezaan yang cikgu nak kamu hati-hati ni? Cikgu nak kamu hati-hati dekat sini. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab hanya valid kepada nombor bawah. Kamu tak boleh nak alih nombor atas. Jadi sebenarnya cara singkat dia cikgu ajar kamu. Cara singkat dia adalah kalau kita nampak macam ni, sebenarnya kita boleh pindahkan yang atas tu terus. Macam mana? Tangent 40 sama dengan 12.21 per A. Kita pindahkan bahagi ke atas ni, dia jadi dekat sini. Dia jadi kat sini kan. Dia jadi 12.21 bahagi tangent 40 sama dengan A. Ini adalah cara singkat. Nampak ni, dia sama je. Dia sama je. Tapi kalau kamu tak faham cara singkat ni, kamu pakai ni. Yang pertama, cikgu pindahkan daripada bahagi, dia jadi darab. Yang kedua, cikgu pindahkan pula tangent 40 ke sebelah. Ni kan darab. Darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Kalau tak faham yang ni, tengok yang ni. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, ada soalan ke nak tanya? Cikgu sedia menjawab insya-Allah. Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada kita pergi kepada cara mencari panjang sisi. Kita pergi kepada cara-cara mencari panjang sisi. Okey, kita selesaikan soalan nombor 12. Okey, sekarang cikgu nak kamu cari nilai X. Berapakah panjang sisi untuk nilai X? Okey, cuba buat. Nanti cikgu tutup dengan soalan kebat tau. Kita nak bagi faham, kita kena cuba buat soalan kebat.
Haha. Okey, bagus. Pandai. Okey, senang je. Siapa yang salah sepanjang selesaikan buat correction. Okey, bagus. Siapa yang tak faham nak tanya, boleh je terus tanya, cikgu okey je. Benarkah? Okey, pandai. Betul. Okey. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, bagus. Ya, betul. Cikgu nak bagi kamu faham konsep tu. Kamu ikutlah nak pakai darab jadi bahagi, lepas tu bahagi jadi darab, tak ada masalah. Kalau kamu boleh faham shortcut daripada cikgu tu, yang atas tu, 19 tu, kamu boleh pindahkan terus ke sebelah, dia jadi bahagi. Cumanya bahagi dekat belah atas. Okey, bagus. Cikgu, ni betul ke macam pelik je? Sekejap, cikgu tengok. Betul? Betul. Okey, cuba buat tahu semua. Cikgu tunggu. Terima kasih sama-sama. Dapat buat tak tu? Nak dengar suara sikit. Dapat ke? Dapat. Okey. Okey, bagus. Jawapan ni betul ke?
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan selesaikan. Boleh comparekan jawapan kamu dengan jawapan cikgu supaya kita lebih jelas lah. Okey, masing-masing boleh ke cikgu mula untuk selesaikan soalan 12? Boleh. Okey, Boleh. step pertama cari HOA. H dia apa? Tengok sudut 90 darjah. Jadi X ni adalah H kita. O dia apa? O tu tengok ni sudut dia. O dia adalah ni O dia. A dia adalah dekat sini lah. Ni A dia. Jadi dekat sini, lepas kita dah tengok HOA, kita tengok pula SAW, kita tengok pula K, lepas tu kita tengok pula TOA. Oh, dia tak bagi nilai pun O. Jadi bila dia tak bagi nilai, kamu terus pangkah nilai O. SAW kamu pangkah, TOA kamu pangkah. Maksudnya dekat sini kita pakai K. Okey, K maksudnya cos theta sama dengan A per H. Cos theta. Apa theta kita? 74 darjah. A kita apa? A kita 19. H kita apa? H kita X. Okey, tengok betul-betul. Okey, kod-kod ada yang confusing. Cara dia adalah bila kita nak cari nilai X, bila kita nak cari nilai X, ya kita memang pindahkan bahagi jadi darab. Tapi masalahnya, yang boleh dipindahkan bahagi jadi darab adalah belah bawah sahaja. Belah bawah sahaja. Jadi dekat sini cikgu pindahkan dulu X. Ni kan bahagi, X kan 19 per X ni kan dalam keadaan bahagi. Jadi bila bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi jangan selesaikan. Jadi cos 74 darab dengan X sama dengan 19. Okey, ni darab. Kita nak X. Jadi bila kita nak X, kita kena alihkan yang lain. Jadi kita ada yang lain tu. Yang lain tu kita ada ni. Okey, kita ada yang warna hijau ni. Okey, jadi cos ni kita kena bawa pindah ke sebelah. Kan dia dalam keadaan darab sekarang. Bila dia dalam keadaan darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita dapat X sama dengan 19 per cos 74 darjah. Memang tu jalan kerja dia. Memang tu jalan kerja dia. Jangan pelik. Okey, kita dapat 19 bahagi cos 74. Kita tekan kalkulator, kita dapat 68.93 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu, Jelas. Ya, ada nak tanya. Ya. macam mana boleh dapat ejection tu 19? Ni 19 dia bagi nilai ni. Tak, maksudnya macam mana soalan saya macam tak terbalik ke O dengan A tu? Yang mana O dengan A? Terconfuse kat situ. Oh, tak confuse kamu kedudukan O dengan A ke? Sebab dia bagi sudut 90 darjah je. Ni sudut dia ni 74 ni kat sini. Oh, Ah. okay. Sorry. Oh, patutlah. Masing-masing. Tak tanya. Okey, sorry. Cikgu, sebab sudut atas ni dah 90 darjah. Jadi sudut bawah ni lah yang 74 tu. Jadi kita main dengan sudut 74 tu. Okey. Kita cuba jawab soalan lagi. Okey, cuba selesaikan soalan 13. Okey, soalan 13 sudut dia yang ni. Sudut dia adalah 16 darjah ni. Sorry cikgu ingat. Kamu tahu, sorry. Okey, tu soalan, tu sudut kita. Okey, cuba cari nilai X. Okey, dah siap hantar kat cikgu sorry, maafkan cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, cuba semua kalau ada soalan tanya je cikgu nanti cikgu jawab. Siapa yang salah tadi salin correction, cikgu buat kat sini soalan 13 tu. Siapa yang salah salin pembetulan dekat sini. Untuk soalan 13 cikgu copy letak kat sini. Salin pembetulan supaya kamu dapat jadikan dia sebagai rujukan. Mesti ada soalan macam ni, mesti ada punya.
Okey. You. Okey, bagus. Ya, pandai. Yang ni senang je Yang 12 ni cikgu nak kamu salin betul-betul jalan kerja dia. Salin betul-betul jalan kerja dia. Ya, pandai. 4.96. Bagus. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, 4.96. Bagus. Silap tu. Akasha dapat buat tak Akasha? Baik ke? Dapat tak? Alhamdulillah dapat. Dah. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Lepas tu cikgu nak simpulkan. Lepas tu kita cuba jawab soalan KBAT. Cumanya cikgu nak bagi tahulah apa yang kena ada info-info tentang trigonometri ni dalam setiap soalan. Bila kamu boleh hubung kait semua yang cikgu ajar ni, insya-Allah semua soalan berkaitan dengan trigonometri kamu boleh selesaikan. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Iya, betul. Pandai. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan 13. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan 13. Dan kamu dengan cikgu tak lama dah tau. Kamu dengan cikgu hari ni dah nak pukul 4.30, ada lebih kurang dalam 17 minit sahaja. Okey. Jadi kita selesaikan soalan 13. Yang pertama sekali cari kedudukan HOA. H dia apa? Masih bertahan setakat ni. Okey, bagus. H dia apa? Tengok sudut 90 darjah. Depan 90 darjah ni adalah H dia. O. Yang depan sudut ni adalah O dia. A. Jadi yang tak ada apa-apa ni adalah A kita. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kita tengok SAW. Lepas tu K. Lepas tu TOA. Okey, kita tengok nilai yang dia tak bagi. Dia tak bagi nilai A. Jadi bila dia tak bagi nilai A, potong yang ada nilai A. Jadi dekat sini kita pakai SOH. SOH, formula dia adalah sin theta sama dengan O per H. Sin theta masukkan nilai. Sin kita 16. 16 sama dengan O. O kita adalah X.
Dan H kita adalah 18. 18 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Sin 16 darab dengan 18 sama dengan X. Jadi kita terus tekan kalkulator, kita dapat sin 16. Sin 16 darab 18. Kita akan dapat X sama dengan 4.96. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Kena besar. Okey, cikgu harap jelas lah. Okey, jadi masa untuk cikgu dah nak habis dah. Harid, ada soalan? Tak ada? Okey. Jadi bila kita nak jawab soalan trigonometri, soalan kebat ke apa-apa ke, kamu kena ada dua maklumat luar. Kamu kena ada dua maklumat luar. Sabar dulu. Nanti cikgu terangkan lepas ni. Okey, jadi untuk trigonometri yang pertama, cikgu dah ajar kamu tentang ratio. Mana cikgu ajar ratio? Manalah ratio dia? Ni pembuktian, ni pembuktian. Okey, kat sini cikgu ajar tentang ratio. Ratio trigo, semua jelas ke untuk ratio trigonometri? Mana suara? Nak dengar, jelas ke? Jelas. Okey. Ni ratio trigonometri. Okey, lepas tu cikgu dah ajar tentang ratio, kita pergi pula kepada mencari sudut. Mencari nilai sudut, semua jelas ke? Jelas. Okey, Jelas. baik. Bagus. Okey, sekarang akhir sekali yang kita berhenti ni adalah mencari nilai panjang. Nilai panjang, semua jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, baik. Okey, jadi nak sebelum ni tahu ni cikgu nak jawab soalan trigonometri. Tak tahulah sempat ke tak sebab cikgu nak ajar kamu ada lagi dua benda. Okey, nak jawab soalan trigonometri, kamu kena ada dua benda yang sesuatu lah, dua maklumat. Kamu kena ada dua maklumat. Ni cikgu terus scroll sampai bawah ni. Kita boleh selesaikan dah. Kamu kena ada silap 3 maklumat. Kamu kena ada 3 maklumat. Okey, jadi mungkin tak sempat kot. Tapi cikgu terangkan juga. Maklumat yang pertama, tadi tu semua tentang trigonometri tau. Tadi tu dah habis dah trigonometri. Cumanya bila ada soalan kalau dia cakap pasal trigonometri je, macam tu je soalannya. Tapi dalam matematik, dia mesti berkait ni, confirm. Confirm dia berkait. Matematik ni adalah satu bab yang berkait. Contohlah, bab 1 kamu tak faham. Bab di tingkatan 1 kamu tak faham. Lepas tu bab tu kamu jumpa balik dekat form 3. Form 3 dah lah tak faham bab tu. Bab tingkatan 1 tu. Jadi kamu tak faham secara menyeluruh untuk form 3 tu. Okey, jadi cikgu tunjuk apa maklumat yang kamu kena ada. Okey, maklumat untuk selesaikan soalan trigonometri. Ataupun info lah. Okey, maklumat yang pertama kamu kena ada teorem Pythagoras. Kamu kena ada teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras dekat sini kamu boleh tolong. Kamu boleh tolong dalam trigonometri untuk mencari panjang sisi. Kamu boleh tolong untuk mencari panjang sisi. Jadi teorem Pythagoras kena bagi ngam, kena bagi power, kena bagi kukuh. Okey. Jadi dekat sini kita ada formula teorem Pythagoras, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Yang pertama, formula Pythagoras adalah kita tengok sudut 90 darjah macam tadi. H dia A, B, C. Okey, teorem Pythagoras ni satu je kamu kena cari. Tak macam trigonometri, senang je. Kamu cari H dia. H tu apa? Yang duduk depan 90 darjah. Jadi dapat C. Jadi C tu duduk seorang-seorang, jangan campur. A, B tu macam mana? Kamu boleh je buat A tambah B ataupun B tambah A. Tak efek apa-apa pun. Yang penting dekat teorem Pythagoras adalah jangan salah kita punya H. Jangan salah kita punya garisan yang paling panjang. Jadi dekat sini cikgu buat A tambah B. Lepas tu kamu buat kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ini teorem Pythagoras. Kamu kena tahu tentang teorem Pythagoras. Okey, tu yang pertama. Itu yang pertama okey. Okey. Jadi yang kedua.
kamu nak jawab power tentang trigonometri. Yang kedua, kamu kena tahu tentang sudut pedalaman. Kamu kena tahu tentang sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Kalau tadi kita nak cari panjang sisi. Kalau dekat sini kita nak cari sudut yang belah dalam. Sudut belah dalam. Okey, jadi sudut pedalaman ni cikgu bagi tahu je lah. Sudut pedalaman ni formula dia N tolak 2 darab 180. Cumanya kalau dia dekat segitiga, kita boleh terus masukkan. N tu adalah bucu. N ni adalah bucu. Jadi bucu untuk segitiga 1, 2, 3. Jadi kita dapat 3 tolak 2 darab 180. 3 tolak 2 dapat 1. 1 darab 180 kita dapat 180. Apa yang kamu kena faham adalah sudut pedalaman, setiap sudut untuk segitiga, bila semuanya ditambahkan kamu akan dapat 180 darjah. Contoh-contoh kan yang tadi. Okey, yang ni 16. Kamu nak pakai yang ni. Kamu nak cari X kan? Kamu nak cari X yang ni. Kamu nak cari X ni. Kamu inilah yang ni soalan 12 kan? Kamu confuse kan? Mana tadi? Okey, kita pergi kepada soalan 12 kejap Okey, kita pergi kepada soalan 12. Okey. Kejap cikgu pergi kepada soalan 12. Mana soalan 12 tadi? Okey. Okey, ni soalan 12 tadi. Nampak ke soalan 12 kat depan? Nampak ke? Nampak. Okey. Baik. Okey. Jadi dekat sini kamu boleh, kalau kamu tak tahu jalan kerja dia, kamu dah buntu sangat, kamu boleh guna sudut pedalaman. Maksudnya dekat sini dia bagi 74. Kamu tak tahu ni nak selesaikan ni macam mana ni. Darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Jadi kamu boleh guna sudut pedalaman nak cari nilai dekat sudut warna merah tu. Macam mana? Okey, nilai dekat sudut warna merah tambah dengan sini 90 darjah, iaitu 90 darjah, dan sini 74 tambah 74. Jadi kita dapat total sudut pedalaman belah segitiga. Baru cikgu tunjuk tadi, total pedalaman dia adalah sama dengan 180. Jadi dekat sini kita boleh samakan dia dengan 180. Okey, kita cari 180 positif jadi negatif, negatif 90. 74 pindah ke sebelah dia jadi negatif 74. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 90 tolak 74, kita dapat dia 16 darjah. Dapat dah 16 darjah. Okey, jadi dekat sini cikgu selesaikan untuk warna biru. Okey, ini adalah H kita. Ini adalah H kita. Ini sudut kita sekarang tau. Ini adalah O kita. Dan ini adalah A kita. Okey, jadi kita dah ada HOA kita. Okey, tengok. Jadi dekat sini, TOA. Untuk kalau pakai sudut yang belah warna merah ni, A tu dia tak bagi. Jadi kamu boleh pakai kah ni, kamu boleh hilangkan. TOA ni kamu boleh hilangkan sebab dia nilai A yang dia tak bagi. Okey, kamu pakai sin theta. Theta kita sekarang 16. Sin 16 sama dengan O dia 19. O dia 19. Dan H dia adalah X. Jadi X. Jadi kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat juga jawapan dia macam ni juga tadi. Okey, cikgu selesaikan Okey, jadi cikgu selesaikan, cikgu pindahkan 19 ni ke sebelah. 19 bahagi sin 16. Sin 16. 19 bahagi sin 16. Kita tekan kalkulator. Kamu tekanlah kalkulator. 19 bahagi dengan sin 16. Okey, tolong tekan kalkulator seorang. Dapat berapa? 68.93. 68.93. Jadi nilai dia sama. Benda yang sama. Walaupun kamu pakai sudut yang lain, kamu akan dapat jawapan yang sama. Sebab tu cikgu ajar benda ni. Cikgu ajar sudut pedalaman ni. Sudut pedalaman ni apa? Sudut pedalaman ni adalah sudut dekat sini, tambah sudut dekat sini, tambah sudut dekat sini, iaitu sudut 90, tambah dengan sudut A, tambah dengan sudut B,
dia sama dengan 180 darjah. Itu formula sudut pedalaman. Okey. Sampai situ jelas ke dua maklumat ni, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, baik. Last sekali maklumat yang kamu kena ada adalah maklumat nisbah. Kamu kena ada maklumat nisbah. Nisbah ni senang je. Nisbah ni cikgu ajar nisbah sekejap lepas ni. Okey, nisbah ni maksudnya perkaitan. Perkaitan. Cikgu ajar. Okey, kita akan pergi kepada penjelasan tentang nisbah. Okey, mana nisbah? Kejap Kejap semua, cikgu ada masa lagi. Cikgu ada masa 7 minit lagi. Jadi jangan pergi mana-mana tau. Okey. Jadi kita akan pergi kepada boleh ke ni? Nak dengar suara sikit ni? Boleh ke? Cikgu jawab nisbah sekejap. Boleh. Okey. Jadi okey. Jadi masing-masing boleh tengok cikgu ajar kamu sekarang adalah berkaitan dengan nisbah. Untuk nisbah kalau kamu confuse untuk buku teks bahasa Melayu kamu boleh buka 118. Okey, boleh cuba buat soalan-soalan ni. Dah siap boleh hantar kat cikgu Okey, tentukan sisi Q bagi panjang yang berikut. Okey, tengok Okey. Ini adalah kita nak cari sisi Q. Kita nak cari sisi Q semua. Kita nak cari sisi Q. Okey. Yang pertama sekali, kita tak ada maklumat tau. Kita tak guna trigo tau kat sini. Kita guna teknik nisbah. Cikgu tengah ajar kamu cara buat nisbah. Nisbah ni apa? Nisbah ni perkaitan. Okey, tengok. Nisbah yang dia bagi daripada atas ni adalah sin. Ni kalau kamu pening, kalau kamu baca QRP ni sudut dia dekat huruf mana? Q ke R ke P? R. Ya, pandai. R. Yang dekat tengah-tengah tu adalah sudut dia. Sin R sama dengan 1/3. Kan kita dah belajar tadi, sin adalah soh. Okey. Jadi daripada sini kita boleh faham yang sin dekat sini adalah cikgu ambil segitiga sama. Ini P, ini Q, ini R. Ini 90 darjah. Maksudnya ini adalah soh O per H. Ini adalah satu ni adalah maklumat untuk O, 3 ni adalah maklumat untuk H. Jadi dekat sini kita carilah sudut dia dekat R. Okey, sudut dia dekat R. Namakan dulu. H dia depan 90 darjah. O dia depan sudut A. Okey, apa yang kita nak buat dekat situ? Masukkan nilai. O adalah sama. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, tengok perkaitan dia. Yang tegak kita kaitkan dengan yang tegak. Mana yang tegak? Ni yang tegak, kita kaitkan dengan yang tegak. Yang nilai dia bagi, nilai PR kita kaitkan dengan PR. Okey, tengok ni nisbah. Teknik nisbah adalah kamu kaitkan. Contohlah PQ, kamu kaitkan PQ dengan PQ. Per dengan PR dengan PR. Jadi PQ dekat sini adalah Q. PR dekat sini adalah 9. Okey, tengok ni PQ kamu dekat sini adalah 1. PR dekat sini kamu adalah 3. Jadi dekat sini ini PQ kita dan ini adalah PR kita. Jadi dia adalah benda yang sama. Dia adalah benda yang sama. Dia bukan bercakap tentang segitiga yang lain pun. Jadi dekat sini kita gabungkan dulu. PQ dengan PR, dia benda yang sama. Jadi kita masukkan Q per 9 sama dengan 1/3. Jadi buat apa kat sini? Darab silang. Cari Q guna darab silang. Nampak? Q
darab dengan 3, kita dapat 3Q. 1 darab dengan 9 dapat 1. Ini darab, ini bahagi, ini darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 9 bahagi 3, kita dapat Q sama dengan 3. Jadi inilah nisbah. Inilah teknik nisbah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi, cikgu esok, cikgu tak pergi terigu tau. Cikgu pergi garis lurus. Nanti bos cikgu tanya, ajar tak garis lurus? Cikgu cakap, saya pergi terigu. Sebab apa? Sebab periksaan akhir tahun ni selalunya masuk ujung-ujung. Jadinya kita akan pergi garis lurus esok. Cikgu akan ajar kamu esok garis lurus. Jadi terigu ni, sebelum cikgu nak tinggalkan terigu ni, cikgu nak pastikan cikgu dah ajar semua benda yang sepatutnya kamu tahu berkaitan dengan terigu. Maklumat ni, walaupun maklumat yang cikgu tunjuk ni, dia bukan dalam trigonometri. Bukan dalam trigonometri. Teorem Pythagoras adalah bab 13 form 1. Sudut pedalaman ni adalah poligon bab 9 form 2. Nisbah dan perkaitan nisbah kadar-kadaran adalah bab 4 form 1. Okey. Jadi ini form 1, form 2, form 1. Sebab tu cikgu cakap matematik ni berkait. Okey. Jadi dekat situ kamu boleh cuba buat soalan B dengan C. Nanti boleh cuba buat Okey, jadi sekarang dah pukul lagi 1 minit je cikgu ada dengan kamu. Okey, cikgu nak tanya sikit, jelas ke kelas kita hari ni? Boleh faham ke? Jelas. Okey, Is Mukri, okey ke Mukri? Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu harap jelas lah. Sakifah okey semuanya? Okey. Okey, bagus Jazli. Easy je kan? Jangan risau. Kalau kita teknik kita betul, memang easy, senang je. Kalau sebenarnya kalau kamu faham semua yang cikgu ajar malam ni, malam pula, petang ni, kamu boleh dah jawab soalan kebat. Kamu buka soalan muka surat yang terakhir tu, kamu cuba jawab. Tapi kamu perlukan latihan. Keep buat latihan. Keep buat latihan. Cikgu nak bercerita sikit boleh ke? Cikgu nak bercerita sikit. Walaupun masa dah habis. Boleh ke? Boleh. Okey. Cikgu nak bercerita sikit. Okey. Masa tahun 2022, cikgu ajar student SPM. Okey, masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Okey, masa 2022, cikgu ajar budak SPM. Cikgu ajar SPM. Jadi bila cikgu ajar budak SPM ni, cikgu ni kira muda lagi lah. Cikgu kan muda. Okey, jadi dekat sini bila cikgu ajar, cikgu nak masing-masing skor. Satu hari tu, nak soalan trial. Soalan trial tu sekolah cikgu swasta. Jadi cikgu sendiri yang buat soalan. Jadinya, bukan trial lah. Bukan trial. Dia sebelum trial. Kita panggil pra-trial. Okey, jadinya cikgu akan buka satu soalan ni. Cikgu ajar diorang kertas 1 40 soalan, kertas 2 bahagian A, B, C, semua cikgu terangkan dan cikgu terangkan secara detail. Soalan 1 bab berapa, lepas tu cikgu suruh semua salin jalan kerja. Kertas 1 dengan kertas 2 full cikgu terangkan. Okey. Masuk exam, maksudnya cikgu habiskan masa cikgu 4 hari. Cikgu habiskan masa cikgu 4 hari untuk diorang salin, diorang fahamkan betul-betul. Cikgu tak bagi peluang diorang buat latihan. Cikgu je yang terangkan. Itu sila cikgu. Okey, jadi dekat situ, masa soalan tu, masa nak jawab periksa, cikgu bagi periksa soalan yang sama. Soalan yang cikgu bagi kertas 1 dan kertas 2 tu soalan yang sama. Sebiji cikgu tak ubah pun nombor. Dia hanya berubah dia nama dengan kelas je. Okey, cikgu nak tanya kamu. Rasa-rasa berapa orang A? Ada 20 orang. Ada berapa? Berapa orang A rasa-rasa kalau situasi macam tu? Rasa-rasa berapa orang A? Sakifah, rasa-rasa berapa orang A? 10. 10. Okey, Arif Rifai, berapa orang A rasa-rasa kat situ?
20 ke? 20. Okey. Jawapan dia adalah 17 orang gagal. 2 orang C. 2 orang C, 2 orang DE. Cikgu lupa lah. C, DE macam tu. 1 C, 1 DE macam tu. Okey, apa pengajaran daripada cikgu ambil daripada situ? Cikgu rasa yang paling penting adalah bukannya bergantung kepada guru. Kepandaian ataupun orang cakap apa, yang guru ni 30%, 70% adalah daripada diri kamu sendiri. Walaupun guru tu cuba terbaik, dia boleh bagi 30 je. Tak lulus pun lagi. 70% tu daripada diri kamu. Buat latihan, fahamkan. Okey, jadi cikgu harap jelaslah untuk lesen kita petang ni. Okey, maknanya kena banyak latihan. Banyak latihan, tanya cikgu. Fahamkan, jangan hafal. Ramai yang hafal, matematik ni faham. Okey. Okey, sorry lah cikgu ambil masa kamu dah 3 minit lebih. Okey, nanti jangan lupa tau, bagi feedback dekat Facebook Cikgu Faris tau. Okey semua, jadi sampai situ sahaja untuk petang ni. Terima kasih, selamat berehat dan Assalamualaikum. Bye. Bye. Okey. Sama-sama. Terima kasih. Okey, Faris Irfan.